Menurut tajuk mubtada' khabar, kita akan mulakan dengan mubtada' atau lebih dikenali sebagai subjek. Untuk mengenali apa itu mubtada' dengan lebih jelas, saya akan menerangkan pengertian mubtada'. Ta'rifu al-mubtada' yang bermaksud pengertian mubtada'. Huwa ismu marfu' allazi yaqa'u fi bidayati al-jumlah ismiyah. Yang bermaksud mubtada' ialah isim yang marfu' yang terletak pada permulaan ayat, iaitu jumlah ismiyah. Macam yang kita tahu, jumlah terbagi kepada dua, iaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Mubtada' ini hanya hadir pada jumlah ismiyah, iaitu ayat-ayat yang mula dengan kata nama. Okey, kita tengok balik pengertian mubtada'. Mubtada' ialah isim. Isim itu bermaksud kata nama yang marfu'. Okey, marfu' itu selalunya berbaris dhammah, berbaris di hadapan. Kadang-kadang marfu' juga boleh menjadi marfu' dengan alif ataupun marfu' dengan waw. Dan selalunya mubtada' ini terletak pada permulaan ayat. Mubtada' dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu isim zahir, isim mausul, isim isyarah dan dhamir. Yang pertama sekali ialah isim zahir. Isim zahir ini ialah isim yang lafaznya jelas dan nampak, seperti nama orang, binatang, tumbuhan dan benda hidup atau mati, baik mufrad, musanna atau jamak. Sebagai contoh adalah al-muslimu karim, yang bermaksud orang muslim yang mulia. Perkataan al-muslimu jelas menunjukkan ianya orang, iaitu orang muslim. Dan perkataan tersebut berada di hadapan. Oleh sebab itulah al-muslim itu adalah mubtada'. Dan perkataan al-muslim itu juga boleh berubah-ubah baris. Seterusnya ialah isim mausul. Isim mausul adalah kata penyambung secara ringkasnya. Isim mausul terdiri daripada isim-isim yang makrifah. Maksud isim mausul di dalam bahasa Melayu boleh kita maknakan ia sebagai yang. Contoh isim mausul adalah allazi katibun jamilun, yang bermaksud orang yang menulis itu cantik. Allazi yang merupakan isim mausul, dan apabila perkataan tersebut berada di hadapan, ia akan disebut sebagai mubtada'. Serta perkataan allazi ini juga adalah mabni, iaitu tidak akan berubah baris sama sekali. Perkataan tersebut tidak akan menjadi al-lazu ataupun al-laza. Yang ketiga ialah isim isyarah. Pengertian isim isyarah adalah kata tunjuk atau kata penghubung dalam bahasa Arab yang menunjukkan sesuatu, seperti ini dan itu. Isim isyarah berfungsi untuk menunjukkan sesuatu baik yang nyata, iaitu yang ada di hadapan kita, maupun tidak nyata, iaitu yang tidak ada di hadapan kita. Contoh bagi isim isyarah adalah haza min fadli rabbi, yang maksud ini daripada limpah kurnia Tuhanku. Perkataan haza juga adalah mabni, iaitu tidak akan berubah baris sama sekali. Serta apabila perkataan haza berada di hadapan,
ia akan menjadi mubtada. Dan akhir sekali ialah domir. Domir secara ringkasnya ialah kata ganti. Definisi domir merupakan isim makrifah yang mabni yang bermanfaat untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok. Contoh bagi domir adalah ana Arabi, yang maksud saya orang Arab. Ana tu menunjukkan domir, iaitu kata ganti. Perkataan ana ia menjadi mubtada apabila ianya berada di hadapan. Tak kira perkataan ana atau lain domir seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Tidak kira antara domir tersebut, bila berada di hadapan, domir tersebut akan menjadi mubtada. Seterusnya kita akan masuk tajuk khabar. Di dalam tajuk ini kita akan mengetahui tentang pengertian khabar, jenis-jenis khabar. Khabar itu terdiri daripada beberapa jenis. Contoh khabar dalam sesuatu ayat. Di manakah terletaknya khabar dalam sesuatu ayat? Kita masuk kepada takrif al-khabar. Pengertian khabar. Apakah yang dimaksudkan dengan khabar? Huwa ismu marfu'i alladhi ya'ti liyaktamila ma'nal jumlah. Khabar ialah isim yang marfu' yang datang untuk menyempurnakan makna jumlah. Khabar ini kita tahu ia dihukum sebagai marfu', yang mana tujuannya datang adalah untuk menyempurnakan makna ayat. Khabar ni dalam bahasa Melayu kita tahu bahawa ia adalah predikat. Setiap kata yang menyempurnakan makna mubtada. Kalau tadi kita pelajari bahawa mubtada ialah subjek. Ni kita nak masuk khabar ini adalah predikat untuk melengkapkan lagi pembinaan ayat, di mana mubtada dan khabar, subjek dan predikat. Jika tak ada khabar, sesuatu ayat tidak akan lengkap dan tidak difahami. Seterusnya kita masuk kepada aqsamul khabar ataupun jenis-jenis khabar. Jenis-jenis khabar ada 3. Yang pertama, khabar mufrad. Yang kedua, khabar jumlah. Yang ketiga, khabar syibhul jumlah. Jenis khabar yang pertama ialah khabar mufrad. Apa yang dikatakan dengan khabar mufrad ini ialah ia adalah satu perkataan yang menjelaskan keadaan mubtada, di mana dia akan membentukkan satu ayat yang lengkap. Walaupun satu perkataan, ia telah membentukkan ayat yang lengkap. Orang sudah fahami apa yang kita ingin sampaikan. Contoh bagi khabar mufrad iaitu at-talibu najihun. At-talibu ini bermakna pelajar, iaitu mewakili subjek, dan najihun itu bermakna cemerlang, telah mewakili khabar yang bermaksud predikat. Jadi cemerlang itu adalah satu kata tunggal yang telah melengkapkan keadaan pelajar itu. Jadi bermaksud di situ adalah pelajar cemerlang. Seterusnya, jenis khabar yang kedua ialah khabar jumlah. Khabar jumlah terbahagi kepada 2, iaitu khabar jumlah ismiyah dan khabar jumlah fi'liyah. Apakah khabar jumlah ismiyah? Khabar jumlah ismiyah ini ialah khabar yang bermula dengan kata nama. Manakala khabar jumlah fi'liyah ialah khabar yang bermula dengan kata kerja. Contoh bagi khabar jumlah ismiyah iaitu at-talibu abuhu muallimun.
At-talibu itu pelajar mewakili mubtada iaitu subjek. Abuhu muallimun mewakili khabar yang bermakna ayahnya seorang guru. Jadi sini kita lihat pada khabar jumlah ismiyah. Khabar jumlah ismiyah ini mewakili abuhu muallimun yang bermakna khabar itu bermula dengan isim iaitu kata nama. Contoh bagi khabar jumlah fi'liyah iaitu at-talibu yaqra'ul kitab. At-talibu adalah pelajar mewakili mubtada subjek, manakala khabar dia adalah predikat dia adalah yaqra'ul kitab. Jadi di sini yaqra'ul kitab itu adalah jumlah fi'liyah. Jadi khabar jumlah fi'liyah ni adalah bermula dengan fi'il iaitu yaqra'ul kitab. Jadi di sini adalah pelajar membaca buku. Jenis khabar yang terakhir ialah khabar syibhul jumlah. Kenapa ia dinamakan syibhul jumlah? Ia dinamakan syibhul jumlah kerana ia seakan-akan menyerupai ayat tetapi susunan kata-katanya tidak sempurna, ghairul mufid, dan ia masih memerlukan kata yang lain untuk melengkapinya. Oleh itu, khabar syibhul jumlah ini terbahagi kepada dua, iaitu harful jar. Dalam bahasa Melayu, ia dikatakan sebagai kata sendi. Manakala yang kedua ialah zaraf. Zaraf ini ialah kata arah. Zaraf ini terbahagi kepada dua pula, iaitu zaraf zaman dengan zaraf makan. Apa yang dikatakan zaraf zaman? Zaraf yang berkaitan dengan masa. Manakala zaraf makan ialah zaraf yang berkaitan dengan tempat. Contoh bagi khabar syibhul jumlah iaitu at-talibu fil fasli. At-talibu bermakna pelajar menunjukkan mubtada dan fil fasli menunjukkan khabar dia iaitu di dalam kelas. Jadi mengapa ia dipanggil khabar syibhul jumlah? Kerana dalam khabar ini ada huruf zaraf iaitu fi, dan huruf zaraf ini menerangkan tempat dan dia dipanggil zaraf makan. Jadi fil fasli itu menerangkan keadaan pelajar itu berada di dalam kelas. Jadi itulah dipanggil khabar syibhul jumlah kerana adanya huruf zaraf.